Rumah papan yang disewa tidaklah mahal sangat apabila Derih Bau berpindah ke Keluang di Johor. Manalah ada pilihan lain mahu menyewa rumah, melainkan berdekatan dengan kem. Mudahlah untuk berulang-alik ke tempat kerja sekalipun ditugaskan pada sebelah malam. Apalagi masa perintah orang putih, memang selalu masuk ke hutan hinggakan jarang balik ke rumah. Kalau diikutkan hatinya, Derih Bau tidak mahu membawa keluarganya ke Keluang. Biarlah mereka semua di kampung sahaja. Dia boleh balik ke kampung apabila bercuti panjang selepas dikerah masuk ke hutan. Masuk ke hutan berbulan-bulan, manalah ada masa mahu bermesra dengan anak dan isteri. Mizah pula hanya tinggal bersama dengan anak kecil apabila Derih Bau masuk ke hutan. Tetapi Mizah sendiri yang mahu ikut dia berpindah ke Keluang. Kalau masuk ke hutan pun bukannya Derih Bau sepanjang waktu. Mereka bergilir-gilir masuk ke hutan sekiranya mendapat laporan dari orang-orang kampung ketika mereka ternampak gerombolan komunis. Apabila Derih Bau tidak masuk ke hutan, dia akan bertugas di dalam kem sahaja. Tentu Derih Bau memerlukan dia untuk memasak nasi ataupun mencuci pakaian sekiranya tidak masuk ke hutan. Sebab itulah Mizah berkeras juga mahu ikut ke Keluang. Lagipun dia tidak percaya sangat dengan suaminya setelah kerap kali mendengar perangai askar yang mudah berkahwin lain setiap kali berpindah ke kem. Bimbang juga Mizah kalau Derih Bau juga tidak melepaskan peluang memikat gadis lain setelah berpindah ke Keluang itu. "Abang balik makan tengah hari ni ya?" "Tahu," beritahu Derih Bau sewaktu meninggalkan rumah di belah pagi. Lebih baik dia balik makan tengah hari daripada beratur bersama dengan budak-budak bujang menunggu nasi di dalam kem. Sewaktu sibuk memasak di dapur inilah, Kak Jiah, jiran di sebelah rumah, mengajaknya menjengah Hasah Besar, tuan rumah yang sudah seminggu terkejang sakit. Memang Mizah tahu mengenai Haja Besar sudah seminggu sakit, sampaikan tidak dapat keluar ke rumah. Tetap tidak ada masa mahu menjengah disebabkan sibuk menguruskan rumah. "Kalau kamu pergi, biarlah kakak tengokkan anak kamu," ujar Kak Jiah menawarkan diri. Apalah salahnya dia tengokkan anak kecil itu sementara Mizah menjengah Hasah Besar yang terkejang sakit. Lagipun dia sudah berulang kali menjengah disebabkan anak-anaknya sudah besar belaka. Memang suami Kak Jiah sama-sama juga bertugas di kem, sekalipun waktu mereka bertugas tidaklah sama. Kadang-kadang suami Kak Jiah masih di kem, Derih Bau sudah pula balik ke rumah. Ada masanya suami Kak Jiah balik, Derih Bau pula mahu pergi ke kem. "Kalau Kak Jiah nak tengok pun apa salahnya?" Lega juga hati Mizah disebabkan Kak Jiah sanggup menawarkan diri. Bila lagi mahu menjengah tuan rumah yang terkejang sakit kalau mahu menunggu Derih Bau untuk balik. Lagipun dia sudah siapkan nasi gulai di dapur. Tidaklah terburu-buru sangat dia mahu menghidangkan apabila Derih Bau balik makan tengah hari. Menjengah Haja Besar pun bukanlah lama sangat sampai berjam-jam. Memadai dia menjengahkan muka sahaja sebagai budi bahasa orang datang merantau ke tempat orang. Apa pula kata Haji Yusar, Hajah suami Besar, kalau dia tidak mahu menjengahkan muka tatkala isterinya terkejang sakit. Memang dalam seminggu itulah Besar tidak keluar rumah. Biasanya mereka sama-sama menunggu Aseng mengayuh basikal membawa raga berisi sayur-sayuran dan ikan ke situ. Itu sahajalah yang membekalkan sayur-sayuran kerana mereka tidak ada masa mahu ke pasar. Kalau Aseng tidak menjengahkan muka, memang tidak bersayurlah rumah mereka untuk memasak gulai. Biarlah Aseng menjual dengan harga yang mahal, mereka ni terpaksa juga berlanggan. Sekejap je kamu nak ke sana, jadi apalah salahnya?" Kak Jiah semakin menggalakkan. "Kalau Derih balik, kakak tolong bagi tahu ya." Mizah mengingatkan setelah dia tinggalkan anak kecilnya bersama kepada Kak Jiah. Sebaik saja Kak Mizah, sebaik saja Mizah masuk ke rumah, Haja Besar terkejut benar. Apabila dilihatnya perempuan itu terlalulah kurus hinggakan mukanya cengkung. Masakan dalam tempoh seminggu sahaja, tubuh Haja Besar boleh susut demikian.
Tetapi Haji Abisah masih mampu tersenyum sebaik saja melihat dia duduk di sisi. Hanya tenaga Haji Abisah saja yang lemah, tidak boleh bergerak kuat. Apabila berbual, dia masih lagi rancak bercerita dengan tangannya rancak mengibas-mengibas macam mahu bingkas bangun. Baru seminggu sakit, dah susut benar badannya. Beritahu Haji Yusar macam tidak percaya dengan perubahan diri isterinya. Kenapa yang tak bawa Mak Haji ni ke hospital? Lantas saja Mizah mengesyorkan disebabkan tidak tergamak melihat keadaan Haji Abisah yang terlalu kurus. Dia yang tak nak ke hospital, sahut Haji Yusar serba salah juga kerana isterinya terlalu marah jika disebutkan mahu bawa ke hospital. Sikit-sikit hospital. Boleh ke hospital tu bagi nyawa? Merungut benar Haji Abisah bagaikan tersinggung dengan cadangan Mizah. Hanya ikhtiar kita je, Makcik. Ikhtiar. Sengaja Mizah memujuk dengan harapan orang tua itu akan bersetuju. Pantang tok nenek aku kalau berubat di hospital. Gerutu Haji Abisah benar-benar marah dengan sikap Mizah. Cepat-cepat Haji Yusan memberikan isyarat supaya tidak ulangi lagi fasal mendesak lagi berubat ke hospital itu. Belum sampai Mizah mahu mengangguk bersetuju dengan isyarat Haji Yusar, tiba-tiba Badin, anak Kak Jiah, memanggilnya. Cepat-cepat pula Mizah minta diri daripada Haji Yusar kerana menyangka Deri Bauk sudah pun balik. Tentu suaminya mahu segera makan untuk balik semula ke kem meneruskan tugas di sebelah petang. Tatkala sampai di rumah, memang Deri Bauk belum balik ke rumah. Belum pun jam 12 tengah hari, masakanlah pula suaminya sudah jejakkan kaki ke rumah kalau tidak bersebab. Tetapi berdebar-debar hati Mizah kerana anak kecilnya menangis kuat sampaikan serak suaranya. Puas dibujuk Kak Jiah, tangisan anak kecilnya kian melangsing bagaikan lapar susu sepanjang hari. Sebaik saja Mizah memeluk anak kecilnya, tangisan anak kecil itu masih juga tidak boleh dipujuk. Tidak bertangguh, Jiah meminta Mizah panggilkan sahaja dukun ke situ untuk diubati dengan tidak perlu menunggu bau balik ke rumah. Terpulanglah pada kakak ya. Saya ni ikut saja. Bisik Mizah dalam keadaan yang terdesak. Biarlah Kak Jiah uruskan segalanya kerana perempuan itu lebih berpengalaman daripada dia disebabkan sudah lama Kak Jiah di Keluang. Kita jemput Tok Haji lah mak ya. Badin memberitahu emaknya supaya menjemput Haji Yusar terlebih dahulu. Tentu orang tua itu tahu siapakah dukun yang perlu dijemput. Betul juga, sahut Kak Jiah, kerana penduduk-penduduk di situ seringkali menjemput tuan rumah sekiranya keluarga mereka diganggu sakit. Kadang-kala dirasuk pelesik juga mereka akan jemput Haji Yusar. Tetapi Haji Yusar bukanlah mahu sangat kalau dijemput mengubati orang. Lainlah jiran-jiran dalam keadaan terdesak sementara menunggu dukun datang ataupun menanti ambulan menyerbu ke situ untuk dibawa ke hospital. Memang Haji Yusar tidak sanggup mengubati sesiapa pun. Kalau dijemput pun dia sekadar membacakan doa sahaja. Selepas itu terserahlah segala-galanya kepada ketentuan Allah belaka. Sebaik saja emaknya menyuruh jemputkan Haji Yusar, tidak bertangguh, Badin melompat ke tanah. Dia berlari semula ke rumah Haji Yusar, memberitahu kejadian yang berlaku ke atas anak kecil Mizah. Disebabkan tidak ada siapa lagi yang boleh diharapkan, terpaksa juga Haji Yusar datang menjengah. Sakit perut agaknya ni. Ujar Haji Yusar sebaik saja mengusap-ngusap perut anak kecil itu dengan tapak tangan. Budak kalau terlampau menangis pun memang kembung perutnya Tuan Haji. Jelas Kak Jiah semacam mengingatkan Haji Yusar. Tahu benar dia fasal anak kecil yang galak menangis akan menyebabkan kembung perut sampai bunyi rebana apabila ditepuk perlahan. Tak tahulah aku macam mana nak buat ni. Kalau Haji Yusar serba salah apabila didesak minta doakan sahaja anak kecil yang melangsing menangis tidak mahu dipujuk. Setelah meraba-raba seluruh tubuh anak kecil itu, lantas Haji Yusar minta disediakan air sejuk segelas.
Biarlah dia cuba doakan pada air sejuk supaya dimakbulkan Allah. Lagipun dia tahu asal syaitan adalah daripada api yang menyala. Sudah tentulah musuhnya adalah air sejuk yang mampu memadamkan api yang bergejolak. Kak Jiyah sendiri ambilkan air segelas di dapur. Lantas dihulurkan kepada Haji Yusar. Sebaik saja dia memegang gelas berisi air sejuk itu, terus sahaja Haji Yusar membacakan doa. Setelah dibacakan 7 kali, dia hembuskan perlahan dalam air sejuk di dalam gelas. Ketika ini, tiba-tiba sahaja Haji Yusar terkejut apabila dilihatnya bayang-bayang istrinya tersengih-sengih di dalam gelas. Kamu rupanya. Balik! Perintah Haji Yusar keras bagaikan membentak istrinya, Hajah Besa. Serta-merta pula anak kecil Mizah itu terdiam. Dia tidak lagi menangis sekalipun tersengguk-sengguk sedu tangisnya yang galak sebelum itu. Haji Yusar menyuruh berikan anak kecil itu meneguk air sejuk berkenaan. Di samping sapukan ke mukanya sama seperti mengambil wuduk. Setelah menyerahkan gelas tersebut kepada Kak Jiyah, cepat-cepat Haji Yusar keluar. Malu benar dia sekiranya Kak Jiyah menyedari apa yang dilihatnya tatkala bacakan doa. Manalah tahu Kak Jiyah juga ternampak bayangan Hajah Besar di dalam air gelas. Tentulah Kak Jiyah menuduhnya mengamalkan ilmu syaitan untuk mengganggu jiran. Malu benar dia kalau dituduh jiran-jiran mengenai dirinya mengamalkan ilmu syaitan. Dia sendiri tidak tahu kalaulah istrinya yang mengamalkannya. Sejak berkahwin dengan Hajah Besar, tidak pernah pula dia menyedari istrinya itu mengamalkan ilmu syaitan. Kalau istrinya menyembunyikan dari pengetahuan dia, memang Haji Yusar tidak dapat mendesak apa-apa. Ketika balik ke rumah, Haji Yusar melihat istrinya mengeliat-ngeliat mengerang kesakitan tidak menentu. Hajah Besar merunguk-runguk kecil menyalahkan suaminya Haji Yusar kerana menjengah anak kecil Mizah. Awak ni lebih mementingkan orang. Isteri sendiri sakit. Awak tak peduli. Marah benar Hajah Besar kerana suaminya meninggalkan dia dalam keadaan yang terkejang sakit. Nampaknya awak ni ada amalkan ilmu syaitan. Lantas saja Haji Yusar menuduh apabila kenangkan bayangan yang menjelma di dalam gelas ketika doakan anak kecil itu. Kalau tidak ada sebab musabab, masakan istrinya mengerang-gerang kesakitan setelah anak kecil itu sembuh serta-merta. Ilmu syaitan apa pula ni? Gerutu Hajah Besar tidak berani menatap muka suaminya. Aku tak tahu. Maaf. Silap dialog dia ni. Aku tahu. Jadi tak payahlah awak nak berlindung. Jerkah Haji Yusar setelah menyedari gangguan anak kecil Mizah itu memang berpunca dari istrinya sendiri. Sebab itulah dia menyuruh Derik Bau menemui Ulung Kubil apabila anak kecilnya menangis lagi pada tengah malam. Dia sendiri tidak mampu membantu kecuali boleh berdoa sahaja untuk menghindarkan gangguan syaitan. Tentu gangguan itu akan berulang lagi sekiranya tidak diubati terus. Lainlah Ulung Kubil apabila anak kecilnya menangis tengah malam sampaikan terbalik mata. Lantas Ulung Kubil menggenggam tanah di tengah halaman. Dia menyeratkan tanah di genggaman itu ke atas atap rumah sebelum masuk menjengah anak kecil yang galak menangis. Tiba-tiba saja anak kecil itu berhenti menangis sebaik saja Ulung Kubil mendekatinya. Ketika Ulung Kubil meletakkan hujung telunjuk ke pusat anak kecil itu, dia pun membacakan, Bismillahi wallahu ghaliyun ala amri. 100 kali dia bacakan doa itu. Serentak dengan itu, mereka terdengar cerita langsing dari rumah Hajah Besar. Sekaligus pula mereka mendengar Haji Yusar memarahi istrinya sampaikan terdengar dia azan 7 kali. Kemudian diikuti dengan membaca surah At-Tariq. Disebabkan tidak tergamak mendengar jeritan di rumah Hajah Besar, sengaja Derik Bau mengajak Ulung Kubil sama-sama pergi menjengah. Tidak patutlah mereka biarkan jiran menanggung penderitaan. Semasa dia memberikan salam di tengah halaman, Haji Yusar segera membukakan pintu. Sarjan Mihat, suami Kak Jiyah juga ikut sama setelah mendengar jeritan Hajah Besar yang bertambah galak.
Elok sangatlah tu. Ulung Kubil datang ni. Tersenyum lebar Haji Jusar menyambut tetamunya. Memang dia mahu menyembunyikan juga rahsia isterinya itu, tetapi terpaksa juga menerima tetamu yang cuba datang membantu. Apalah salahnya dia benarkan Ulung Kubil membantu, kerana lambat laun diketahui orang juga sekiranya dia cuba-cuba menyembunyikan rahsia isterinya.